Dalam keadaan sebegini, kita bersyukur kerana negara kita Malaysia, kita mempunyai kadar inflasi antara yang paling rendah, iaitu pada kadar kira-kira 2.8%, terendah di kalangan negara ASEAN dan sangat rendah berbanding dengan negara-negara maju. Mungkin ramai yang tidak menyedari keadaan ini adalah kerana komitmen kerajaan menggunakan pendekatan mengawal kenaikan harga, terutamanya bagi barang-barang keperluan, dengan kerajaan membayar subsidi yang tertentu. Dalam sidang Parlimen pada tahun lalu, Parlimen telah meluluskan anggaran belanjawan bagi pembiayaan pelbagai bentuk subsidi untuk tahun 2022 hanya kira-kira 33 bilion sahaja. Berasaskan kepada kenaikan pelbagai barangan, terutama sekali kenaikan harga petrol dan lain-lainnya, Kementerian Kewangan mengunjurkan keperluan sebenar pada tahun 2022 tahun ini akan mencecah lebih daripada 70 bilion. Ini bermakna kerajaan mengekalkan dasar untuk terus memberikan subsidi kepada barangan-barangan yang tertentu bagi memastikan rakyat tidak terlalu terkesan dengan suasana inflasi yang sedang berlaku dan mengekalkan negara kita pada tahap inflasi yang rendah. Sekali lagi, penubuhan jawatan kuasa ini adalah sebagai satu lagi tanda komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan untuk memastikan kadar inflasi negara kekal rendah, pendekatan memberikan subsidi bagi barangan-barangan yang tertentu akan bukan saja dikekalkan, malah kerajaan sanggup membuat bayaran yang lebih tinggi. Dalam mesyuarat ini, sebagai satu perkara yang sedang kita anggap sebagai mendesak dan perlu disegerakan, kita telah membuat tinjauan terhadap isu subsidi ayam dan telur yang baru saja beberapa pengumuman telah dibuat oleh MAFI dan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Kita ingin membuat penegasan sekali lagi bahawasanya kerajaan sangat memahami kalau sekiranya harga ayam diapungkan, tinjauan menunjukkan harga ayam boleh meningkat sampai RM11 satu kilogram. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri telah membuat ketetapan bahawasanya itu kita tidak akan biarkan berlaku bagi pengguna-pengguna keluarga Malaysia dalam negara kita. Dan bagi memastikan semua pihak dalam industri ayam diberikan perhatian yang sewajarnya. Jawatan kuasa ini berharap tidak harus ada lagi pemberitaan secara benar ataupun pemberitaan yang tidak tepat yang mungkin menimbulkan keresahan orang ramai. Jawatan kuasa ini telah mendapatkan laporan tentang kedudukan bekalan ayam. Kita tahu selain daripada intervensi harga dan menetapkan harga ceiling, kita perlu juga memberikan perhatian terhadap bekalan ayam dalam negara yang mencukupi. Data-data yang telah diberikan kepada Kementerian Pertanian oleh pengeluar-pengeluar ayam membolehkan kerajaan memberi jaminan bekalan ayam adalah dalam keadaan lebih daripada mencukupi. Proses-proses untuk memberikan subsidi di peringkat-peringkat yang telah ditentukan telah pun dipermudahkan, dan kita harap mulai besok bekalan ayam dalam negara akan dapat disampaikan kepada rakyat dalam bentuk dan cara seperti mana yang telah kerajaan putuskan. Penguatkuasaan akan dipertingkatkan, dan saya ingin memberikan peringatan. Malah tadi kita telah memberikan isyarat kepada pihak penguatkuasa bahawasanya penguatkuasaan mestilah
dilaksanakan dengan tegas, kerana kemungkinan ramai yang tidak mungkin terlupa bahawasanya di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, denda-denda tertentu boleh dikenakan serta juga kompaun boleh dikenakan bagi mereka-mereka yang melanggar had-had harga barang-barang kawalan yang telah ditentukan. Pasukan petugas ingin memohon kerjasama daripada orang ramai bahawasanya soal kawalan harga, soal inflasi itu bukan ada satu solution hanya yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa. Ia memerlukan kerjasama semua pihak agar tidak ada pencatutan, agar tidak ada usaha menyembunyikan barangan, agar kita dapat kurangkan ketirisan daripada barang-barang yang kita subsidi untuk rakyat tapi sampai ke tangan pihak yang lain. Mengenai minyak masak juga, satu update telah diberikan kepada pasukan bertindak ataupun pasukan khas inflasi, dan kita juga berpuas hati dengan apa yang telah diumumkan sebelum pada ini, yakni kita ingin membuat penegasan sekali lagi bahawasanya walaupun kos berlipat ganda perlu ditanggung oleh kerajaan akibat kenaikan harga minyak sawit, tetapi kerajaan telah membuat ketetapan untuk mengekalkan dan meneruskan dasar memberikan subsidi, membayar subsidi bagi sejumlah 60,000 metrik tan minyak sebulan, yakni keperluan kira-kira 50,000 berdasarkan pada bancian, tetapi kerajaan mengadakan 10,000 ekstra daripada unjuran keperluan, menjadikan 60,000 metrik tan sebulan dibayar subsidi oleh kerajaan. Semua minyak masak bersubsidi akan dikeluarkan dalam bentuk kampit plastik dengan berat 1 kg yang akan terus dipantau oleh KPDN-AEP berdasarkan peraturan undang-undang dan penguatkuasaan yang ada. Kita akan menyemak ketiga-tiga tier ini untuk mengenal pasti sekiranya terus ada berlaku ketirisan, termasuk juga tindakan-tindakan yang membawa ataupun menyelundup produk ini keluar daripada negara kita. Orang ramai diminta memberikan maklumat sekiranya ada perlanggaran-perlanggaran kepada apa yang saya maksudkan tadi, termasuklah minyak-minyak subsidi yang disalahgunakan. Saya faham bila menyebut soal inflasi, bukan saja soal ayam, bukan saja soal minyak ataupun telur. Kita juga akan mula memberikan perhatian kepada semua barangan dan perkhidmatan lain yang boleh menyumbang ke arah peningkatan inflasi, dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif, mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi. Kita tahu rakyat susah, tekanan harga barang naik daripada segenap penjuru. Tindakan yang sengaja menaikkan harga ada satu kezaliman kepada rakyat. Sedangkan kerajaan berpas pulas berbelanja sampai 70 bilion nak menjaga rakyat. Tapi peniaga-peniaga kerana nak cari untung sanggup lakukan perkara itu. Jadi kita percaya mulai sekarang, saya yakin peniaga-peniaga yang mendengar mesej ini akan memberikan kerjasama untuk memastikan barangan yang disubsidi tidak disalahgunakan. Tan Sri, ada yang berpendapat ada kewujudan kartel ataupun orang tengah yang telah menyebabkan kenaikan harga. So adakah isu ini turut dibincang dalam pasukan bersyarat khas hari ini? Ada dibincangkan tadi. Kita juga mengenal pasti dalam sistem pengeluaran ayam ataupun telur ataupun minyak,
dan lain-lain, tendensinya kalau tidak dikawal akan terwujud kartel untuk memastikan mereka mempunyai satu business model yang dapat memaksimalkan keuntungan. Sebab saya kata tadi, setiap proses itu sekarang akan diteliti di setiap step dan kita akan kenal pasti di manakah agaknya yang kartel ini dapat mengambil tindakan-tindakan di luar daripada kerangka undang-undang sedia ada dan tindakan akan diambil. Tan Sri, yang usaha pihak ni untuk bantras orang tengah memang kita tahu kerajaan telah perkenalkan sejak dulu lagi. So mungkin Tan Sri ada tak contoh-contoh usaha atau tindakan kerajaan yang memerangi orang tengah dalam mengawal harga demi kepentingan rakyat keluarga Malaysia? Kita tahu sistem orang tengah memang wujud sekian lama dalam sistem dalam negara kita, dan kita tidaklah menyatakan sebagai itu satu perkara yang salah, tetapi ianya salah apabila mereka mula membuat keuntungan secara melampau, cutthroat kata orang, ya. Jadi kita perlu mengkajikan itu. Sebagai contoh, ayam dikeluarkan oleh peladang. Peladang menjual ayam secara pukal kepada pengedar-pengedar. Mereka adalah orang tengah. Mereka tidak menternak ayam. Dan mereka ini pengedar menjual kepada peruncit. Kajian menunjukkan profit margin kepada pengedar lebih besar daripada profit margin yang diperoleh oleh peruncit atau oleh peladang itu sendiri. Maka keadaan itu perlulah diteliti, kerana itu yang menyebabkan kos yang terakhir adalah begitu tinggi sekali. Dan kalau sekiranya mereka yang melakukan trading, orang tengah ni dalam istilah yang lain mungkin traders lah, ya, sebenarnya tidak mengapa, tetapi mengambil keuntungan yang berlebihan dan mengambil kesempatan dalam suasana kesempitan yang bebannya ditanggung oleh pengguna, itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Satu lagi contoh, kenapa bekalan ayam apabila walaupun AP telah ditiadakan tak dapat masuk dengan jumlah yang besar, kerana pengeluar tidak dapat mengeluarkan kerana ada sekatan-sekatan yang tertentu. Jadi kita kena pasti dulu satu persatu, dan kita akan perbaiki dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang mengekalkan industri, kita mengekalkan pihak-pihak yang sedang melakukan perniagaan, tetapi mestilah dalam bentuk yang terkawal. Kita tak boleh, orang kata, menggunakan pendekatan survival of the fittest ataupun free for all situation. Kena ada intervensi tertentu yang dilakukan oleh kerajaan demi menjaga kepentingan pengguna-pengguna di peringkat bawah. Kita tak boleh biarkan market forces begitu saja, melainkan membuat intervensi yang tertentu. Bagaimana dengan bekalan minyak masak yang dalam bentuk paket yang bersubsidi ni? Ada runtutan dari orang ramai, bekalannya sukar untuk didapati. Itu juga dibincangkan tadi, ya. Yang Berhormat Menteri telah pun memberikan jaminan beberapa tindakan akan dilakukan bagi memastikan bekalan yang cukup. Soal bekalan ini kita sedang membuat penelitian secara lebih terperinci, ya. Kita kata tadi bekalan banyak tapi mungkin berlaku ketirisan. Tapi ketidakcukupan sementara ini berkemungkinan kerana beberapa sebab. Satu daripadanya kerana tersebar berita-berita tak benar yang menyatakan subsidi minyak diberhentikan mulai 1 Julai, tiada lagi subsidi. Maka mungkin ada pihak yang rasa bimbang, mereka membeli secara lebih, menyebabkan bekalan terjejas. Itu sedang dikaji. Tapi kita ada langkah-langkah tertentu yang dibincangkan tadi, tak perlu saya sebut di sini. Tetapi soal ketidakcukupan itu, kita ada kaedah-kaedah tertentu untuk kita perbaiki dalam masa terdekat. Yang pastinya jumlah yang kita subsidikan setiap bulan 60,000 itu sepatutnya lebih daripada mencukupi, kecuali kerana ada perkara-perkara tertentu yang berlaku yang perlu kita uruskan dengan lebih baik lagi. Tan Sri, sebelum ni kita ada Majlis Tindakan Sara Hidup, NAKOL. Kita juga ada Majlis Pemilihan Negara, dan kemudian kita diwujudkan satu lagi Jihad Inflasi. Tidakkah itu semua redundant ataupun sebenarnya tugasnya dalam berlainan dan juga objektif juga berlainan?
sebenarnya tidak timbul masalah. Kita juga bincang perkara itu tadi, ya. Jawatan kuasa teknikal tentang apa tu kos sara hidup dan sebagainya, ada yang kita akan gabungkan, ya. Yang pentingnya daripada pelaporan kita ini, kita ada jawatan kuasa peringkat nasional, cost of living yang dipurusi oleh Amat Berhormat Perdana Menteri NACOL, dan sudah tentu kita ada mesyuarat mingguan kabinet yang setiap hari Rabu memang bincangkan masalah harga yang dihadapi oleh rakyat. Jadi hasil daripada mesyuarat ini akan terus dibawa kepada Jemaah Menteri.